Cuaca sejuk 7 darjah Celsius di Ulaanbaatar tidak mengganggu rentak permainan anak buah Brad Maloney secara keseluruhannya. Malah kemampuan beraksi baik di permukaan padang rumput tiruan jadi antara penyumbang utama kemenangan Malaysia. Luqman Hakim Syamsuddin yang digandingkan bersama Muhammad Syafiq Ismail di barisan depan beraksi baik, cuma beberapa peluang tidak berjaya menghasilkan gol. Nik Akif Syahiran pula memainkan peranan penting dalam mengemudi bahagian tengah bersama Mukhairi, Azam dan juga Umar Hakim. Tiada gol di babak pertama tetapi Malaysia lebih garang di separuh masa yang kedua. Quentin Cheng dibawa masuk untuk memperkuatkan barisan pertahanan. Pemain ini turut berupaya naik ke atas membantu barisan tengah. Dan berpunca daripada hantaran pemain inilah Malaysia berjaya perolehi gol kemenangan yang disudahkan dengan cantik oleh Muhammad Nur Azfar Fikri. Dengan kemenangan ini, Malaysia menghuni tangga teratas kumpulan J dengan 3 mata. First of all, terima kasih untuk semua rakyat Malaysia yang sentiasa support kita orang. Kemudian, kemenangan ini saya hadiahkan untuk semua rakyat Malaysia. Terima kasih kepada coach, player yang selalu support kita orang belakang. Alhamdulillah. Yeah, it feels so good. Yeah, because we can comfort with the weather. Yeah. This is my first cap and Alhamdulillah for the first goal. As we expected, it was a very tough match, very competitive from Laos. They're always a tough team to play against and very good team. So there weren't too many chances either side during the match and we were lucky enough to get one towards the end and convert it. We just stick to what we do well and obviously the pattern of play didn't change a lot throughout the match, but we found towards the end of the second half we made a few substitutions and I thought their contribution was very good. And at the end of the day, actually the assist for the goal came from one of those subs. So it's nice to see that when you do make these changes, that they do have a big influence on the end of the game. Baik, kemenangan yang cukup memberi kesan dan juga semangat kepada skuad negara. Baik. Bersama kita ialah pemerhati bola sepak negara Asmawi Bakiri. Okey. Terima kasih Mawi sudi bersama dengan kami. Okey, baik Mawi, kita nak ulas sikit perlawanan tadi. Berdiri di atas 3 faktor ya. Yang pertama ialah faktor cuaca yang sejuk. 7 darjah Celsius. Faktor yang kedua ialah beraksi di atas padang rumput tiruan. Dan yang ketiga, aksi yang pertama. Kita gabungkan semua ini, Malaysia raih kemenangan, tetapi apa yang boleh Mawi ulas tentang perlawanan ini? Okey, tentang perlawanan dengan Laos ni, kita dapat lihat sebenarnya itu kekuatan pasukan kita yang mana nampak kita ready untuk menghadapi Laos dengan keadaan 3 faktor tadi, Tuan Akbar. Saya setuju. Cuaca padang dan untuk mendapatkan kemenangan pada perlawanan pertama cukup baik untuk kita dan yang lebih menarik kerana kita dari segi sudut statistik kita menguasai keseluruhan perlawanan. Kita banyak peluang tapi kita tak menjadikan gol. Pertukaran pemain yang berlaku yang dibuat oleh Brad Maloney memasukkan Quentin Cheng masuk sebelah kanan bergerak di sebelah flanker membuat satu hantaran kepada Asfar untuk menjaringkan gol. Ini satu pergerakan teamwork yang baik. Percaturan pemain, pertukaran pemain berlaku dan yang lebih penting kita mendapatkan jaringan melalui melalui pemain di posisi serangan. Itu yang lebih menarik dan keseluruhan pemain bermain dengan baik mengikut posisi daripada segi penjaga gol. Kita tak banyak kena try, pertahanan menyekang pergerakan penyerang Laos dengan baik. Midfield bergerak untuk menghantar bola, menang bola dan penjaring di bahagian striker menjaringkan gol. Okey, Mawi. Mawi rasa bahagian mana yang perlu diperbaiki? Bahagian tengah ke bahagian serangan? Okey, kalau nak perlu perbaiki, kita lihat bahagian serangan sebenarnya. Sebab kita banyak peluang tentang Laos. Kita ada chance untuk menjaringkan gol. Kita ada ruang tapi sayang kita tak dapat menghabiskan dari segi cara menjaringkan gol. So saya rasa ini kelemahan sedikit dari segi posisi di bahagian serangan. Selepas itu apabila kita lihat 4 pertukaran dilakukan oleh Brad Maloney, 2 di bahagian penyerang, 2 di bahagian midfield menghasilkan gol dan ini menampakkan salah satu taktikal yang perlu diguna pakai seterusnya untuk menentang Mongolia nanti. Apakah ia juga termasuk kita
meletakkan Quintin dalam kesebelasan untuk lawan Mongolia? Ya, saya rasa perlu kerana kita lihat untuk berdepan dengan Mongolia bukan jalan mudah sebenarnya Akbar. Kerana kita lihat apa yang berlaku pada perlawanan sebelum ini, mereka draw seri dengan pasukan Thailand. Mereka ketinggalan, mereka bangkit untuk mendapatkan gol. Saya rasa itu amaran pada pasukan negara kita, terutama juga mereka bermain di tempat sendiri di tempat mereka. Dan itu yang perlu diambil kira dari segi sudut bertahan satu pasukan. Dan Quintin Chin kalau kita lihat dia berada dalam posisi flanker untuk menyekat seperti bertahan dan membantu menyerang amat diperlukan untuk menentang Mongolia nanti. Okey. Okey, Mawi, kita nak sentuh tentang Mongolia, tapi sebelum tu kita nak lihat dulu perlawanan antara Thailand dan Mongolia. Mawi stay kejap ya, kita akan kembali dengan Mawi. Sementara itu, Thailand gagal mengambil kesempatan meraih 3 mata apabila diikat Mongolia 1-1. Tampil selaku pasukan pilihan, Thailand terlebih dahulu buka tiraja dengan minit ke-11 menerusi Jakrit Palapol. Di babak kedua, Mongolia lebih mengasak dan pada minit ke-68, Balgini Badbol berpeluang mendapat gol penyamaan tapi tersasar. Namun semangat tidak putus asa, Badbol menyaksikan gol penyamaan muncul pada minit ke-76 dan keputusan 1-1 kekal hingga whistle penamat. Mongolia akan berdepan Malaysia pada 28 Oktober. Kesilapan pemain pertahanan pasukan Thailand, begitu juga bahagian tengah yang berikan ruang dan juga peluang untuk jaringan. Okey, baik Mawi. Sebelum bermulanya kelayakan ini, kita melihat Thailand sebagai pencabar utama. Tapi bila Mongolia dapat mengikat pasukan Thailand, sekarang ini sudah ada 2 lagi sebenarnya seteru utama kita dalam kumpulan ini. Jadi bagaimana anda melihat kemampuan Mongolia mengikat Thailand? Okey, satu petanda yang bawa pasukan kita perlu berhati-hati dengan pasukan Mongolia. Kerana kita dapat lihat tadi, mereka dari segi perlawanan, saya anggap kedua-dua pasukan itu fair dari segi statistik yang berlaku, penguasaan ataupun corak permainan yang sama. Tetapi yang lebih membimbangkan kita untuk menentang Mongolia ini, saya terpaksa sentuh kerana mereka bangkit daripada ketinggalan 1-0. Itu yang lebih menampakkan mereka cuba menguasai perlawanan dan cuba mendapatkan kemenangan. Pada masa sama kita dapat lihat bahawa bermain di tempat sendiri itu antara salah satu nanti sokongan kuat untuk pasukan Mongolia, dan kita berharap juga pasukan kita perlu seperti Adeline maklumkan tadi awal tadi, mengikut posisi mana yang perlu kita perkuatkan dan mendapatkan kelebihan. So saya rasa untuk berdepan dengan pasukan Mongolia, kita selain daripada Thailand yang saya anggap dua pasukan ini kuat, Mongolia ada kelebihan dari segi sudut. Saya letakkan sedikit saja di bahagian sebagai pasukan tuan rumah, tapi pada masa sama kebangkitan sebagai satu pasukan Malaysia, kita ada kelebihan kerana kita menjadikan gol dan tanpa bolos pada perlawanan pertama. Okey, Mawi setuju kalau saya katakan Mongolia lebih berbahaya berbanding Thailand, memandangkan mereka juga tuan rumah, ada kelebihan tu. Ya benar, saya setuju kerana mungkin pada perlawanan Mongolia nanti saya menjangkakan bahawa ini perlawanan sengit sebab kita akan diuji dari segi sudut bertahan sebagai satu pasukan di mana menentang Laos kita tak ada banyak serangan yang dilakukan oleh pasukan Laos untuk mengancam di bahagian pertahanan ataupun menjaga gol. Dan untuk Mongolia saya memang jangkakan mereka akan bangkit kembali kerana salah satu penyebab mereka mendapatkan gol penyamaan setelah mereka kena 1-0, dan sedikit dari segi sudut sebagai satu pasukan, sekali lagi sebagai satu pasukan tuan rumah, dan kita mengharapkan bahawa kita tak boleh kalah sebenarnya, perlu mencuri sekurang-kurangnya satu mata dan menang mendapatkan sedikit bonus. Okey, baik, terima kasih Mawi berkongsi analisis bersama kami tentang kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun. Terima kasih Mawi. Terima kasih Mawi. Sama.